الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada berbagai nikmat. Antaranya dua nikmat yang terbesar, iaitu daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat kesempatan ada masa. Bila mana masih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana, masa ni duduk kedai kopi lagi ni. Kapur lain lah, tidak kapur kita baru duduk masjid belakang ada, alhamdulillah. Ada setengah tu duduk atas jalan lagi, ada setengah tu baru balik kerja. Tapi kita Allah Ta'ala beri kesempatan kelebihan kepada kita dengan Allah Ta'ala bagi masa untuk kita hadir semaya berjamaah di masjid, di balasa. Boleh kita semaya berjamaah, kemudian boleh kita duduk dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Allah Ta'ala juga memberikan kepada kita daripada nikmat sihat tubuh badan, boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Kemudian juga Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita daripada segala nikmat-nikmat lain. Sebagai salah satu cara Allah Ta'ala nak setara mana kita, nak nilai setara mana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita guna nikmat Allah Taala beri itu atas jalan kebaikan ataupun sebaliknya? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, lebih kurang 300 orang yang hadir malam ini, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keredaan oleh Allah Taala, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan kita ni mardatillah, Allah Taala redha semua. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dan merupakan salah satu daripada catatan amalan kebajikan yang boleh kita bawa bila mana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada dalam bulan Zulhijjah. Ada bulan yang terakhir dalam kalender takwim hijrah. Kalau bulan Islam, maka bulan Zulhijjah itu merupakan bulan terakhir daripada 12 bulan. Mana kata bulan depan kita masuk bulan baru, tahun baru, kalender hijrah yang baru. Jadi bila sebut bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, maka kita dah nampaknya raya haji, kita dah nampaknya orang pergi Mekah. Kita dah nampak ke jumlah. Sedangkan kata ulama rahimahullahu taala, banyak peristiwa yang berlaku sepanjang bulan Zulhijjah. Antaranya nama nak sebut di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali berlakunya peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi menawan kubu musuh. Dia setelah bila mana dikepung selama 38 hari. Kemudian berlaku juga pada peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua di antara kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Begitu juga pada bulan Zulhijjah juga berlaku peristiwa yang kita dah usaha, kita dah biasa dengar, iaitu bulan berlakunya peristiwa disembelih Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam oleh ayahandanya Nabi Ibrahim. Yang dikatakan sebagai simbolik ataupun sebagai satu alamat, satu perbandingan dengan peristiwa sembelih ataupun korban kita dah buat semua tu. Kemudian juga berada bulan Zulhijjah juga berlakunya kematian Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua selepas pada Abu Bakar As-Siddiq. Lepas pada Abu Bakar, Sayyidina Umar lah sambung kaki pada Nabi, yang mana berlaku pada tahun 23 Hijrah. Umar bin Al-Khattab telah meninggal dunia setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.
Setengah ulama sebut dia ni diracun. Kemudian juga bulan Zulhijjah juga setelah kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka dilantik Sayyidina Uthman bin Affan sebagai khalifah. Kemudian pada bulan Zulhijjah juga lahirnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Oleh ibunya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Kemudian juga berlakunya perlantikan Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah juga berlaku pada bulan Zulhijjah juga. Kemudian berlaku juga Hajjatul Wida, haji selamat tinggal dalam selepas pada khutbah Rasulullah yang terakhir sebelum pada dia wafat. Berlaku juga pada bulan Zulhijjah. Kemudian berlaku juga pertempuran Wadi Arabah yang diketuai oleh Yazid bin Abu Sya'ban, menang setelah menentang tentera Rom. Kemudian berlaku juga peperangan Dathin antara tentera Rom yang diketuai oleh Umamah Al-Bahili, yang mana pada perang ini tentera Islam benar berlaku pada bulan Zulhijjah tahun Masihinya bulan Februari tahun 934 Masihi. Berlaku juga peperangan As-Sawiq, berlakunya ibadah haji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah bila mana wafat Nabi sambung pada 12 Zulhijjah pada tahun ke-12 Hijrah. Maka hijrah ataupun dikatakan sebagai ibadah haji yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga berlaku pada Zulhijjah. Kemudian yang terakhir kata ulama rahimahullahu taala, kematian Ibnu Khayyat, yang mana nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Khayyat, salah seorang ulama besar nahwu. Dia meninggal dunia pada bulan Zulhijjah. Makna kata peristiwa-peristiwa lain banyak juga berlaku pada bulan Zulhijjah. Tapi hak kita dah ingatnya berlakunya apakah yang dikatakan sebagai ibadat haji. Dia kemudian berlakunya peristiwa dikatakan peristiwa simbolik kepada peristiwa kurban ke atas anak anda kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Makna kata banyaknya peristiwa-peristiwa lain yang berlaku pada sepanjang bulan Zulhijjah. Walau bagaimanapun, apa yang kita nak kisahkan pada malam ini ialah berkenaan dengan ibadat kurban, yang perlu kita sentuh sebagai sebagai flashback. Kita nak ingat semula, kita nak berangat semula, memandangkan peristiwa ini berlaku sekali setahun je. Kadang-kadang kita terlupa sebagai manusia, asal daripada kalimah nasya. Nasya ni iaitulah lupa. Maknanya kena ingat. Di samping dengan ibadah haji yang sedang berlaku, ibadah haji merupakan salah satu daripada rukun Islam. Man istata'a ilaihi sabila. Haji ibadah yang kelima daripada rukun Islam, yang mana ibadah haji ini kata ulama rahimahullahu taala disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu al-aidaini fi kulli sanah. Allah Taala buat jadikan hari raya 2 kali setiap tahun, kata Allah Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah Taala wiraya kepada kita 2 kali setahun. Gapo dia? Fahuma ba'da ikmalil ibadah. Kedua-duanya selepas pada selesai kita buat amal ibadah. Aidil fitri wa huwa ba'da ikmalul fitri, ataupun ba'da ikmalus siyam, raya puasa. Allah Ta'ala beri lepas pada kita selesai ibadat berpuasa. Bila kita selesai puasa 30 hari, puasa sebulan Ramadan, maka Allah Ta'ala beri raya kepada kita. Apa dia? Raya Aidil Fitri. Kemudian wa Aidil Adha ba'da ikmalul ibadah wa huwa al-ibadatul hajj. Adapun raya haji ataupun Aidil Adha, Allah Ta'ala beri lepas pada selesai kita buat amal ibadat kepada Allah, iaitu ibadat haji. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perlu kita ingat bahawasanya dalam keadaan kita sedang menyambut hari raya Aidil Adha di Malaysia, di tempat kita, orang Mekah tu tengah mengerjakan ibadat haji. Maka sebab itulah antara disebut oleh ulama rahimahullahu taala, antaranya kitab Matla'in Al-Badrain, dia kata bermula udhiyah itu sunat muakkadah bagi orang-orang haji dan lainnya. Dia nak sebut ni raya haji. Bila sebut raya haji, maka simbolik ataupun benda yang berlaku iaitu udhiyah. Gapo dia udhiyah? Kurban. Maka pengarang kitab Matla'in Al-Badrain
dia sebut udhiyah itu sunat muakkadah. Maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat muakkadah maknanya sangat-sangat dituntut dalam Islam kepada kita lain daripada orang yang buat haji mahupun kepada orang-orang yang buat haji juga. Dia. Maka kita sebagai orang yang tidak mengerjakan haji pun turut sama dibenarkan ataupun dikatakan sebagai mendapat pahala di kalangan orang yang sunat muakkadah dalam ibadat ataupun mengerjakan haji tadi. Dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia. Dia kena ingat, gurbe tak wajib selagi mana tak nazar. Adapun hak nazarnya lagu mana? Disebut dalam kitab ni seperti katanya bagi Allah Ta'ala atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan ini. Satu ketika kita duk tarik lembu, satu ketika kita duk heret kambing. Maka orang tanya nak buat apa tu? Kambing tu, lembu tu. Kita berkata, hak ni nak buat kurban. Maka bila kita zahir ataupun kita ta'yin atas binatang, maka jadi nazar. Ni ramai orang silap faham. Jangan kita ta'yin atas binatang tersebut jadi nazar. Nak buat apa? Nak makan gaya. Tak apa, tak jadi nazar. Sebab bila jadi nazar, hukum dia wajib. Hukum mana pun kena kurban. Kena faham. Ataupun pada hukum nazar juga seperti mana aku jadikan ini udhiyah. Dia mana dia sebut dia ta'yin atas binatang. Walaupun kadang-kadang setengah orang tu dia tak perasan. Dia nak jawab soalan orang yang sebenarnya, tapi dalam menjawab itu kadang-kadang jadi dia hukum sunat jadi nazar. Sebab itu berhati-hati orang merah lembu. Dia orang merah lembu, merah kambing hok nak buat kurban tu. Bila kita orang tanya, jangan kita ta'yin atas binatang. Jangan kita nyata atas binatang hak kita tu. Kalau lembu duk pada ramai ada 20 ekor. Nak buat apa lembu tu? Hak tu kita kata nak buat kurban. Kita tak tunjuk pun hak mana-mana. Maka tak jadi nazar. Sebab dia umum, tidak ta'yin atas binatang tersebut. Adapun kalau kita tuju atas binatang tersebut, hak sunat jadi nazar. Kau ingat dia. Maka bila nazar, apa hukum dia nazar? Bila nazar wajib buat. Kalau mampu, lembu tu mampu, kambing tu mampu, maka wajib ganti kambing lain. Baik. Tetapi tiada wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih bismillahi hadzal udhiyati fataqabbal minni, kerana dikosakkan tabarruk dengan dia. Ada perkara tekak sembelih tu pasal dia dah lama dia nak niat. Tu muka atas niat dia dah. Muka dia nak korban tu dah. Kalau tak niat tak sah. Maka kena niat inilah korban ya sunat atas diri aku. Tu tak apa, tak jadi nazar sebab itu niat dia. Ada pun dia teka derek ke, teka duk bui makan ke, teka duk tambah lembu padai ke, jangan kita sebut. Kiah-kiah tak apa, jangan ta'yin atas binatang tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahawa korban ini merupakan salah satu sejarah. Bila sebut ibadat korban sebenarnya dia merupakan satu sejarah yang mana berlaku pada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Disebut oleh ulama rahimahullahu taala, Nabi Ibrahim ni dalam tempoh 80 tahun dia kahwin, tidak ada zuriat, tidak ada anak. Maka dia sangat-sangat mengharap ke anak lah. Minta doa dengan Allah Taala supaya diberikan zuriat, diberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Maka selepas pada 80 tahun, cukup 80 tahun, maka Allah Taala beri pada dia anak lah. Iaitulah siapa dia? Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka bila mana satu ketika dia anak dia ni setengah ulama sebut dia satu ketika masa tu ketika berumur 7 tahun. Ada ulama lain sebut 10 tahun. Dia bahkan hak ulama sepakat mengatakan bahawasanya 7 tahun. Masa tu Nabi Ismail umur dia 7 tahun. Satu ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, maka dia kena sembelih anak dia Nabi Ismail tadi. Dia kata usil lah pada ikutnya. Dia peringkat awal diberikan mimpi oleh Allah Ta'ala. Dia pada bila startnya? Start pada 8 Zulhijjah. Mari dah mimpi, wahai Nabi Ibrahim,
Semelihlah anak Nabi Ismail tadi tu. Dia. Maka sanksi dia jadi dengan saya, dengan perasaan toksik, sedihnya dia, macam-macam perasaan mari. Tak semelih. Lepas tu esok mari pula mimpi tu. Pada 10 Zulhijjah. Start lapar 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari ketiga mimpi pula. Maka Nabi Ibrahim katakan, tak ada apa dah lah. Ini merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala untuk menyembelih anak dia sendiri Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka bila sampai pada 10 Zulhijjah, ada 10 Zulhijjah maknanya hari raya pertama, hari raya haji itulah. Maka Nabi Ibrahim pun menyembelih anak dia Nabi Ismail. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 107, Allah Taala kata mana? Allah Taala kata wa fadainahu bidhibhin azim, kata Allah Taala, dan kami tebus anaknya itu, anak Nabi Ibrahim itu, siapa dia, Ismail tadi, dengan seekor binatang sembelihan, iaitu kibas yang sangat besar. Dia atas kuasa Allah Taala. Makna kata tak mustahil, walaupun perintah daripada Allah Ta'ala untuk menguji setara mana Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala, maka atas kesanggupan pengorbanan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala tunjuk selalu. Ni macam-macam cerita versi lah, macam-macam cara cerita. Setengah orang ulama sebut lagu ni semelih Tok Lut Bisa lah sebagainya, macam-macam versi. Tapi ayat di sini, apa yang dikatakan sebagai kesimpulan dia daripada ibrah ataupun pengajaran daripada kisah ini, nak kepada pengorbanan kita kepada Allah Ta'ala. Di Nabi masa dia dah hebat, diberi ujian oleh Allah Ta'ala, tambah-tambah Nabi ataupun Rasul yang digelar sebagai ulul azmi, lagi berat ujian dia. Kita setara orang biasa ni, Allah Ta'ala uji sikit tak boleh dah nak ikut. Allah Ta'ala uji dengan sifat kita, perangai kita malah buat ibadat. Cakap lawan tara tu ibadat semaya baru hak wajib, subuh hak wajib, hak ni perintah daripada Allah Ta'ala yang amat-amat besar lah, kita kata. Tapi Nabi Ibrahim berkat dia ni, kerana dia kasih kepada Allah Ta'ala melebihi segala-galanya, sanggup dia meletakkan anak dia sebagai korban. Maka ayat di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan satu ibrah ataupun pengajaran daripada kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Baik. Maknanya hukum dianya, hukum semelih ataupun hukum kita berkorban tadi, ulama sebut kepada kita sebagai sunat muakkadah. Apa dia maksud sunat muakkadah tadi? Sunat muakkadah iaitulah sunat yang sangat-sangat dituntut. Ni. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di sebalik sunat yang dituntut, mana bila sunat ni kita buat boleh pahala, tak buat tak dosa, tapi kelebihan dia besar. Bahkan bagaimana disebut oleh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut antaranya juga tuntutan ataupun bukti-bukti bahawa ibadat korban ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut juga kepada kita, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan bacakanlah ke atas mereka itu berkenaan dengan berita dua anak Nabi Adam dengan kebenaran, ketika mana keduanya melaksanakan ibadat korban, lalu diterima korban salah seorangnya dan tidak diterima korban yang satu lagi. Maka berkatalah Qabil, nescaya aku akan membunuh kamu. Maka sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan salah satu pengorbanan sembelihan yang mula-mula berlaku dalam sejarah tamadun manusia ataupun umat Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Peristiwa penyembelihan berlaku mula-mula bila berlakunya pengorbanan ataupun korban oleh Qabil dan Habil. Ini cerita bagaimana berlaku peristiwa nak berebut Iklimah, anak Nabi Adam. Masa tu Allah Ta'ala rakyat tak boleh nikah sama-sama kembar, dia kena silai. Maka takdirnya Allah Ta'ala katakan, dah muka berebut, pakak buat pengorbanan. Dia tunjuk kepada aku, kata Allah Ta'ala, setara mana pengorbanan muluk kepada benda tu. Maka
Adapun Qabil, dia nanai sayur, nanai buah, comel-comel, tapi dia buat pengorbanan, dia suruh kepada Allah Taala dengan hak tak molek, hak lebih-lebih, hak reja-reja. Adapun Habil, dia perlu kambing, perlu lembu, maka dia hak gemuk kepada Allah Taala sebagai bukti dia berkorban kepada Allah Taala. Itu merupakan peristiwa yang mula-mula sejarah berlakunya pengorbanan. Maka ketika itu Allah Taala melihat, bahkan kata Allah Taala, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Taala hanya menerima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Setara mana kita berkorban sekalipun 10 ekor lembu tahun ni kita seorang, tapi selagi mana kita tidak berkorban dengan sifat takwa, maka Allah Taala tak terima. Kena ingat molek. Dia setahu mana takwa kita, setahu tu ya Allah Taala terimanya. Kalau kita korban tahun ni sekian, tapi kita ikhlas, niat kita semata-mata kerana Allah Taala, niat kita nak makan kepada saudara mara, kita nak buat kebajikan, nak buat pahala, maka dalam keadaan itu Allah Taala menilai sejauh manakah pengorbanan kita tersebut. Jadi tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pada itu amat sebut di sini beberapa perkara berkenaan dengan orang kata tata cara ataupun kaifiat kita nak korban. Kadang-kadang orang tukar niat duduk mana, ada akak jual beli lagu mana, niat memelih lagu mana. Baik, step mula-mula hamba sebut di sini, cara mula-mula bermula daripada step kita nak beli lembu. Kita nak sekian lembu daripada sekian-sekian lah. Maka caranya yang pertama, kita akak jual beli. Dia akak jual beli. Hak ni kadang-kadang setengah orang nak okey. Dia ada setengah orang dia jual beli, dia pergi booking dulu. Dia tak ada masalah. Nak booking ke nak gapo, janji kena ada jual beli. Hak jadi masalah kadang-kadang jadi okey. Hak ni masalah okey. Bui duit saja tak niat, transfer duit saja tak niat. Ni kena ingat. Jadi mula-mula ada setengah orang hak biasa okey ni, contoh anak dia nak korban. Anak dia dah lupa nak suruh ayah dia korban ke dia. Maka anak tadi dia kena wakil ke ayah dia dulu. Lepas tu kalau biasa wakil, tak kira lah ke siapa-siapa, maknanya orang yang diwakilkan tersebut kena lafaz dia, kena ada al-ijab wal qabul, kena niat. Contohnya hamba wakil kepada ayah untuk korban pada bahagian hamba pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita pun transfer ataupun kita pun letak, tak kira lah. Maknanya biar ada niat kita, ada ijab dan qabul. Kalau kata duit saja, ayah dia niat, maka pahala korban tak boleh ke ayah. Maknanya tihak ni peringatan bagi orang yang wakil. Kalau wakil maknanya kena niat dulu wakil. Baik, sekarang ni duit ada pada kita, kita nak jual beli. Kalau orang wakil kepada kita, biasanya pagi tu bawa duit masing-masing, nak akak jual beli dengan tuai lembu. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, adapun kalau akak atas benda yang boleh bergerak, lembu, kambing, benda yang boleh bergerak, maka sunat kita menggerakkan dia. Contohnya kita masa kita akak jual beli lembu tersebut, amba belilah lembu ini satu bahagia daripada 7 bahagia kerana Allah Ta'ala. Kita pun tarik sikit lembu. Pasal lembu hak jenak lah. Ada pun kalau lembu liar, ambil syarat kita pergi tali tak apa dah. Atas mudarat dia. Jangan kita pergi tarik nak pergi mitah pula. Maknanya ambil syarat, pergi tali, niat inilah, amba belilah lembu satu bahagia daripada 7 bahagia. Maka hak jual kata mana? Amba jual lah lembu dengan harga yang tersebut. Itu dinamakan sebagai akad jual beli lembu. Selesai dah. Selesai dah. Maka kita pun niat suruh pula pada dia tali, amba wakil kepada, kalau tuai lembu tu tukar jemelih, niat wakil kepada dia, amba wakil ke tuai jemelih untuk sembelih lembu bahagia amba. Wakil pula situ. Pasal kita tak jemelih sendiri. Hak ni sebagai satu cara ihtiyat. Adapun kalau kita tak wakil, setengah lama sebut tak apa. Hak ni amba sebut ni hak ihtiyat. Benda pun tidak payah. Dia. Ataupun nak niat juga ke orang jemelih, bila dia mari tak ada masalah. Kalau tu tidak tuai lembu lah. Dah selesai kat jual beli, tiba-tiba masa nak sembelih baru tu ke jemelih mari. Kita pun royak ke dia.
Ataupun ada setengah tempat ambo nak sembelih dah ni, wakil kamu belakang dia, kita pun ambo wakil. Maka jadi dah. Tak ada masalah. Tu isyarat kita setuju ataupun redha dah. Maka selesai dah. Mana hak jual beli tadi lain daripada wakil, maka lagu itulah niat dia. Kalau wakil dia akan jadi 2 kali. Niat wakil dah sekali. Dia. Ataupun niat bagi orang hak nak beli atas wakil. Contoh anak kita wakil kita. Dia. Kemudian kita pun nak pergi akad jual beli oleh orang hak wakil pada kita tadi. Dia. Maka hak ni tak ada masalah. Dia tak melibatkan niat yang berbeza. Sebab apa? Sebab akad jual beli lembu yang sama. Ataupun kaedah yang sama. Hak jadi beza bila? Masa niat masa sembelih tak ada kagak. Dia maknanya hak wakil dia hanya niat ambil wakil untuk berbagi amal pada tahun ini kerana Allah Taala kita perlu duit, maka selesai dah wakil dia. Hak je niat siapa dia? Dia tak kena niat dah sebab dia wakil dah. Hak je niat tadi orang hak terima duit tadi. Dia orang hak bayar akad jual beli tadi. Dah mula selesai dah aku boleh lembu ni satu bahagian dapat 7 bahagian. Selesai dah beli tunggu nanti nak niat kat orang. Mari tu aja melih hamba wakil kepada tu aja melih ataupun tu aja melih royak. Ambo nak sembelih dah ni wakil kamu belakang dia, ambo wakil. Maka beres dah niat bagi sembelih. Sekarang ni hak niat yang terakhir, hak ni lah sebenarnya yang paling penting. Niat apa? Niat korban ataupun niat akikah tadi. Dia. Adapun niat tadi kalau korban akikah suka. Kecumanya kalau hak wakil tadi, ambo wakil kepada demo untuk ngekoh bahagian anak ambo royak nama. Hak tu wakil. Kita pun ambo lah akikah atas nama sekali-sekali yang tersebut. Jadi masa niat kagak, masa darah mengalir duduk sembelih tu, darah mengalir maka masing-masing pakai niat. Hak korban niat kan? Inilah korban yang sunat atas diri aku. Fataqabbala minni, terimalah olehmu ya Allah. Tu cara dia. Masa darah mengalir, jangan tak ada sembelih kita niat dah. Tak jadi. Niat korban dia maka masuk ketika darah yang mengalir tersebut. Hak ngekoh pun niat masa tu juga. Darah mengalir. Niat cara ngekoh. Hak wakil pun niat cara wakil lah ke mana? Inilah akikah yang sunat bagi royak nama tadi. Ataupun inilah korban yang sunat bagi royak nama tadi. Dia kadang-kadang tak ambil berat benda ni. Benda mudah ya. Tapi dia buat terlalu mudah. Siapa kau niat bodoh. Kalau tak niat maka tak sah. Mana itulah yang dikatakan sebagai perjalanan tertib dia. Start daripada akad jual beli, niat wakil kau jumelah, lepas tu niat gurbi ataupun niat akikah tadi. Ni baik. Maka kata ulama rahimahullah taala lagi juga antara binatang-binatang yang dibolehkan kurban. Antaranya apa dia? Unta. Dia sebut dalam kitab ni bermula yang sah dibuat udhiyah. Apa dia? Unta dan lembu dan kerbau dan kibas atau kambing. Dia. Baik. Maka syarat sah udhiyah adalah ada ia daripada binatang yang tersebut. Hak ni hak mazhab Syafi'i sebut. Ada pun mazhab lain, antaranya disebut pada mazhab Hambali memadalah udhiyah itu dengan seekor ayam jantan. Boleh. Hak ni mazhab lain. Tak secaralah mazhab lain ni. Lihat kita hak tadi. Sebab apa? Disebut sebagai ulama sebut sebagai al-an'am, binatang ternakan. Cuma berbezalah kalau unta, maka kata ulama unta 7 bahagian. Dia supa lembu, supa kubah juga. Ada pun kibas kambing tak boleh bagi 7. Dia kambing, kibas dia seumpamanya, maka ulama sebut 1 ekor bersama dengan 1 bahagian. Tapi kata ulama rahimahullahu taala, jika 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta. Atau kaedah dari segi afdal pahala lebih pula. Dia. Dan jika seekor kambing seorang korban lebih afdal dari unta dan lembu yang dikongsi harta untuk korban. Dia beza. Dia. Baik. Seterusnya haiwan atau binatang al-an'am tadi yang paling afdal sekali warna putih. Ini ulama sebut. Paling afdal warna putih. Kemudian seterusnya warna kuning.
seterusnya warna kelabu, lepas tu pula warna hitam. Tu dari segi afdal. Di afdal ni dari segi pahala tu lebih lah. Ada pusah tu sah belaka. Dia hak tak ada pun haiwan hak tak sah korban, iaitu cacat. Apa dia antaranya al-aurat. Hak cacat ni apa dia? Yang pertama hak buta mata. Dia. Tapi Imam Syafi'i sebut kalulah buta atas sebab selaput mata, maka diharuskan. Buta tu maknanya asal dia tak buta, tapi pasti naik apa kalau kita kat bahasa kita kat katarak lah, dia ada selaput menyebabkan dia jadi tak nampak. Pernah kau buta pun maka diharuskan. Sebab apa? Pasal tidak asal. Yang kedua kata ulama al-arja, iaitu binatang itu tempang, kecoh. Dan kalau tempang terlalu teruk, maknanya kecoh tu berat dah. Dia tidak patah tapi pasal kecoh. Ni pasal kecoh daripada asal lah ni. Maka kalau kuat dah kecoh dia tu, maka menyebabkan tak boleh dibuat korban, tak sah. Adapun kalau bobo nampak mepes sikit-sikit tu diharuskan lah. Yang ketiga al-marid. Ni binatang-binatang hak sakit yang menyebabkan rosak daging dia ataupun membawa mudarat. Lagu mana rosak daging? Contohnya binatang ni biasa kena cuah asid. Dia cuah kau getah kau dia. Biasa hak lepas dan sebagainya masuk dalam tubuh dia dan mau cuah. Maka jadi rosak daging. Bila rosak daging juga boleh bawa mudarat, maka tak boleh buat korban juga. Yang keempat kata ulama al-ajfa, gapo dia? Haiwan yang dagingnya sikit, kuruh dah. Tulis khako dia. Ni pasal lembu tak berapa sihat. Lembu terlalu kuruh, maka tak boleh buat korban juga. Kemudian binatang yang gila. Ada pasal binatang gila juga. Ada gila. Ada ulama sebut ni maknanya ada. Kemudian juga tak boleh bagi haiwan tersebut kurang anggota. Maknanya kecatatan hak boleh mengurangkan anggota dia. Gapo dia contohnya? Seperti satu telinga hilang. Tak ada telinga hilang. Hilang satu telinga. Ataupun lidah dia putus. Maka tak boleh juga. Cuma di sini amun sebut di sini satu benda hak jadi isu juga. Iaitulah berkenaan dengan telinga tebu. Telinga tebu. Jabat haiwan tebu. Maka kata ulama hak ihtiyat, kalaulah tepuk itu boleh menguraikan daging, maka setengah ulama ihtiyat kata tak sah juga. Kalau tepuk pasal iri, maka boleh cucuk dia, nanda ke sebagainya dia iri. Kita tepuk sebab nebuk kertas tu. Kalau nebuk kertas dia luruh daging biasa tak? Maka hak ihtiyat kata kalau tepuk menyebabkan luruh daging dia, tepuk sebab kertas tu bulak itu, maka ulama sebut hak ihtiyatlah kata tak sah. Ni. Adapun kalau dia iri untuk cucuk ke apa dia, iri sikit kan sebab kita soyok lah kita kata, tapi tak menguraikan daging, maka hak tu ulama ihtiyat kata tak ada masalah lah. Ni. Jadi hak ni pun kita tengoklah setara mana. Adapun bagi hak ihtiyat, maka kata tak boleh. Baik. Jadi tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amun sebut juga di sini berkenaan dengan jadi satu isu juga, iaitu bila mana pesi bagi makan, makan ni tiba-tiba ada bukit Islam. Ni. Baik, amun sebut sini antaranya pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan kita lah. Gapo dia? Hukum dia haram kita memberikan daging korban ataupun mengekoh kepada golongan bukit Islam. Bermakna kita ajak makan pun kita jangan padah lah orang bukit Islam tu. Ajak Islam ya. Sebab apa? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kerana ibadat korban ini merupakan suatu tuntutan ibadah ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya dia khusus kepada orang Islam saja, seumpama zakat juga. Dia serupa zakat. Maka bila dikatakan sebagai ibadat khususiyah, maka tak boleh beri kepada bukit Islam. Sama juga zakat lah. Zakat dari segi hukum zakat asal ada. Kalau sumbangan tak apa. Kalau zakat, maka tak boleh beri kepada bukit Islam. Beri kepada Islam saja. Ada pun kalau cukar, hal tu boleh lah, tak ada masalah. Bila sebut bab zakat, tak boleh beri kepada bukit Islam. Cuma
Tu hak Syafi'i lah. Syafi'i kata tak boleh, hukum haram. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi mengatakan bahawasanya diberikan rukhsah bagi kafir zimmi yang fakir. Kafir kaliku hukum asal dia ada dua. Satu kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Apa beza dia? Kafir zimmi dia duduk di tempat kita, dia bayar cukai jizyah, cukai per kepala kepada pemimpin. Dia tak boleh berapa cukai dia sebagai orang Bukit Islam. Dipanggil sebagai cukai jizyah untuk jaga keselamatan dia sebab dia duduk dalam negara kita, negara Islam. Itu kafir zimmi. Adapun kafir harbi, hak menentang hukum Islam, hak wajib kita perang. Maka Imam Hanafi tadi dia kata diberikan kelonggaran untuk kita beri kepada kafir zimmi, hak duk bayar cukai semua. Dia zimmi yang dia bayar cukai jizyah kepada raja ataupun kepada pemimpin. Dia maknanya ini juga merupakan pendapat Hasan Al-Basri dan juga Abu Thawb rahimahullahu taala. Ini bagi mazhab Imam Abu Hanafi, Imam Abu Hanifah, mana mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki pula berpendapat bahawa hukumnya makruh, seperti memberi makan kepada Yahudi atau Nasrani. Itu mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali pula berpendapat bahawa hukumnya harus dihadiahkan kepada orang kafir daripada daging korban yang sunat. Adapun yang wajib tidak diharuskan. Tapi di kita bagi mazhab Syafi'i tak kira lah korban tu korban sunat ke, korban wajib ke. Korban wajib ni korban hak kita nazar. Kalau lah orang tina aku beranak tahun ni, aku nak korban. Dia kata tiba-tiba beranak sungguh orang rumah dia, isteri dia beranak sungguh, maka jadi korban nazar. Bila sebut nazar, hukum mana pun kena buat. Baik, maka bagi mazhab Syafi'i tak kira lah nazar ke, korban sunat ke, akikah ke, semua tu tak boleh diberi kepada orang Bukit Islam. Dia hukum dia haram. Mana hal ni kita kena faham lah. Mana bila kita buat ngekoh apa sebagainya, ajak orang Islam saja. Bila sebut haram, adakah udhiyah dia tadi ataupun adakah ngekoh ataupun korban dia tadi sah? Sah dah. Dari segi hukum sah, sudah sah. Sebab apa? Cukup syarat dah. Cuma punya berdosa haram sebab dia hukumnya bila beri kepada orang Bukit Islam jatuh hukum haram. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat bahawa benda ni satu benda yang perlu kita perinci ataupun satu benda perlu kita berat supaya korban kita tu jadi tidak sia-sia ataupun berkurang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama rahimahullahu taala, sesungguhnya korban kita tadi dikira bagi sejak segala helai bulu-bulu bagi binatang korban kita jadi saksi belaka esok. Bahkan kata ulama, haiwan-haiwan yang menjadi korban kita tadi bakal menjadi tunggangan kita untuk kita meniti titik yang siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itulah kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi kata sedikit peringatan kepada kita, dan mudah-mudahan juga ibadat korban yang kita buat pada tahun ini insya-Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.